Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana saya mengucapkan terima kasih Muhammad Datuk Yang Pertua yang telah beri peluang kepada saya untuk berucap pada kali ini. Sebagaimana Yang Pertua sebut, Yang Pertua telah menelpon saya menyatakan oleh kerana masa terhad, SOP yang ketat, maka pihak kami hanya dibenarkan 2 orang saja berucap. Terima kasih Yang Pertua. Saya juga turut sama menjunjung kasih di atas titah ucapan Wadul Yang Maha Mulia Allah Cikubillah Tamizan Zainal Abidin Sultan dan Pertuan Besar dan Pertuan Negeri Terengganu telah menitahkan ucapannya melalui warkah yang dibacakan oleh Yang Berhormat Menteri Besar. Dan saya mengambil kesempatan ini juga untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjayakan program-program vaksinasi kepada rakyat Terengganu, dan kita berharap bahawa Yang Berhormat Menteri Besar dan Badan Exco dapat berbincang dengan Pak Kerajaan Pusat untuk menambah supaya ramai lagi vaksinasi dapat dibuat rakyat Terengganu, terutama sebaik ini kepada golongan pelajar. Kerana saya telah mengutarakan perkara ini satu ketika dulu, tapi ditempelak oleh Ahli Parlimen Kuala Terengganu menyatakan bahawa nak vaksin ni bukan mudah, semacam tahang lori Gardenia dia berjalan. Jadi saya merasa duka cita lah. Seorang Timbalan Menteri yang berasal di Terengganu, wakil Ahli Parlimen Terengganu berucap demikian, sedangkan beliau sendiri adalah Timbalan Menteri kepada Menteri yang jaga vaksin. Sepatutnya beliau mengambil inisiatif berbincang dengan Menteri beliau sendiri ataupun Perdana Menteri untuk menambah tambahan vaksinasi pada Terengganu atau sekurang-kurangnya bagi daerah Kuala Terengganu. Ini satu jawapan yang tidak bertanggungjawab bagi saya. Dan saya akui bahawa begitu juga Yang Berhormat Menteri Besar, seorang bijak, cerdik, dapat PhD dalam bidang aeroangkasa. Mungkin merupakan satu anak Terengganu yang pertama dapat kita lahirkan pada hasil sekolah sains yang telah dibuka oleh kerajaan Ikatan Barisan Nasional. Tapi bagi saya nak sebut sedikit. Saya masih terkilan apabila Yang Berhormat Menteri Besar seolah-olah memperkecilkan usia yang dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional, kerana beliau menyebut pada 2008 kerajaan belanja kira-kira 80 juta untuk dana raya. Dan Yang Berhormat Menteri Besar tanya, berapa banyak? RM250, RM300. Berapa lama boleh tahan? 6 bulan, 3 bulan. Ini bagi saya suatu yang tidak seharusnya diucapkan oleh Yang Menteri Besar sebagai seorang yang bijak, cerdik. Tapi bagi saya jawapan yang diberikan itu kurang bijaksana. Kerana jelas kita sebut bahawa ini adalah dana raya. Dana raya bermakna bantuan yang diberikan oleh kerajaan bagi menyambut raya, meringankan beban pada rakyat. Tidak pada bantuan sehari hidup dan sebagainya untuk 6 bulan, 3 bulan. Untuk raya lah. Ini saya rasa satu kesilapan dilakukan oleh Menteri Besar. Saya perkara ini dapat diperbaiki dan masa kemarin bila berucap tu berhati-hatilah. Dan begitu juga saya lihat dalam titah ucapan tuanku menyebut mengenai Jabatan Awal Agama Terengganu telah merekodkan sejumlah 508 buah masjid dan 1,550 buah surau telah siap dibina seluruh negeri Terengganu. Sejak bila? Sepatutnya ucapan ini kita tahu kat kerajaan sediakan, beritahulah semasa pentadbiran kerajaan PAS dan Maju Berkat Sejahtera ini dan tempoh 3 tahun. Berapa buah masjid di sini, berapa buah surau dibina. Bukan kita rangkumkan sejak dulu lagi. Sejak PAS Merdeka sampai sekarang. Ini angka-angka ini tidak tepat dan tidak menggambarkan usaha-usaha dilakukan oleh kerajaan ketika ini. Justru itu saya berharap di lain masa supaya kerajaan lebih peka tentang titah ucapan Yang Tuanku ini supaya ini menggambarkan keadaan yang sebenar dan berlaku yang terkini dan sebagainya. Di samping itu, saya ingin menarik perhatian warga Dewan yang mulia pada hari ini, iaitu ucapan terakhir Tuanku kalau saya baca Yang Pertua. Akhirnya, beta berdoa ke negeri di bawah pimpinan Menteri Besar
bersama ahli majlis kerajaan, mesyuarat kerajaan serta dengan kerjasama padu daripada jentera pentadbiran awam akan mendapat petunjuk dan bimbingan ilahi bagi menyempurnakan tanggungjawab dan amanah secara adil lagi saksama, jujur lagi ikhlas, amanah lagi berintegriti. Ini suatu penekanan yang dibuat oleh tuanku supaya mungkin barangkali tuanku sedar ada perkara-perkara yang tidak menepati apa yang baginda ucapkan ini. Sebab itu baginda menegur dalam perkara ini. Dan saya sebenarnya banyak nak disampaikan, tapi setakat ini saya hanya membawa satu isu yang diperkatakan pada hari ini mengenai pelaburan Yayasan Terengganu, Majlis Anak Syarikat Sterling Hector dan usaha membuka kilang pelaburan untuk membuat penutup muka emas ini, yang mana saya dimaklumkan di peringkat awal lagi pihak tidak berapa bersetuju mana dengan pelaburan ini, kerana saya tahulah peringkat awal saya dimaklumkan pelaburan hanya 2 juta, melibatkan 40%. Akhirnya Esko yang bertanggungjawab tentang pelaburan Yayasan Terengganu berjumpa dengan Yang Menteri Besar untuk menambah pelaburan ini jadi 4 juta lebih. Dan saya dapati bahawa jumlah pelaburan Sterling Hector dan syarikat Haidin Sdn Bhd sebanyak 4 juta 538,831 ringgit, iaitu mewakili 46% pelaburan. Dan saya lihat bahawa banyak perkara yang tak sepatutnya berlaku dalam pelaburan ini kerana banyak benda-benda pelik. Yang pertama, kita lihat bahawa Sterling Hector membuat bayaran pertama kepada akaun Haidin Sdn Bhd pada 11/6/2020 sebanyak RM2,308,754. Malangnya pada 19/6/2020, Ahad Khan telah memindahkan ataupun transfer wang sebanyak 1.3 juta ke akaun peribadi beliau. Takkanlah kita tidak ada wakil dalam pelaburan itu dan sign cek dan sebagainya, bagi kebenaran atau resolusi. Yang kedua, pada 28/7/2020, Sterling Hector telah memasukkan wang ke dalam akaun Haidin Sdn Bhd sebanyak RM RM2,210,077 ke dalam akaun Haidin Sdn Bhd. Malangnya, pada hari yang sama, 28/7/2020, pada hari tarikh yang sama, Ahad Khan telah membuat pindahan wang transfer kepada akaun pribadi beliau sebanyak RM 2 juta. Jadi, saya lihat ini adalah suatu yang tidak kena, dan begitu juga apabila dilaporkan bahawa Ahad Khan saya tidak pernah apabila pihak yayasan menegur dan membuat beberapa perkara. Sehingga Mac 21, pihak pengurusan tidak menerima apa-apa status akaun syarikat serta status jualan walaupun surat telah dihantar untuk memohon status terkini syarikat Haidin Sdn Bhd menerusi surat pengurusan ini bertarikh di atas bertarikh 15 Februari 2019. Dan banyak barang-barang yang tidak dibayar. Ketika itu menyebabkan hutang sebanyak 181,000. Dan dengan integriti ini saya rasa duka cita lah. Sahabat saya, wakil ladang, dan saya hormati satu ketika dulu, bila berceramah pernah menceritakan tentang kehebatan Sayyidina Umar Al-Khattab mentadbir negara, mentadbir khazanah negara. Bila pada waktu malam, Umar Al-Khattab bertugas menyiapkan kerja negara menggunakan lilin kerajaan. Kemudian buat kerja peribadi, hembus lilin kerajaan, pakai lilin peribadi. Begitu juga pen, gunakan pen kerajaan. Bila kerja peribadi, tukar pen peribadi. Saya hormati beliau seorang pengantin kerajaan, bergerak dalam abin dan sebagainya. Tetapi apabila beliau diberi peluang ini, saya merasa duka cita. Apabila banyak berlaku ketimpangan yang berlaku. Iaitu sehinggakan Pengayasan Terengganu dan juga Ahad Khan dan Mujibur Rahman, pohon laluan,
Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, saya mohon penjelasan daripada Kija dengan banyak perkara-perkara yang telah disenaraikan tadi, oleh kerana ia melibatkan, kalaulah dikatakan sebagai salah laku, adakah ia berada di dalam pengetahuan SPRM? Dan saya rasa hak untuk menyiasat perkara ini adalah pihak SPRM untuk menentukan semua perkara. Dan saya rasa kalau ada bukti itu, serah pada SPRM ialah. Sebab saya rasa kita sangat terbuka dalam hal-hal seperti ini. Ya, Mak, sebelum Yang Berhormat respon, saya cuma nak mengingatkan sajalah. Dari segi standing orders, dalam perkara 46-13, dalam perkara 46 Cerayan 13, antaranya A. menyindir tujuan menyerang terhadap ahli yang lain, B. membuat tuduhan terhadap peribadi yang lain. Saya minta berjaga-jaga je lah dalam konteks peraturan yang ada dalam Dewan kita ni. Terima kasih Yang Pertua. Saya sedar peraturan itu. Kerana kes ini tidak dibawa ke mahkamah lagi. Kalau dibawa mahkamah, kita tak boleh bincang tentang perkara dalam mahkamah. Tapi sehingga ini, SPR masih lagi tergantung. Kerana mungkin tangan-tangan gaib dari Putrajaya. Sebab itu saya sebut tadi. Iaitu pengarah yayasan Ahad Khan Mujibur Rahman telah ditahan. Tapi Adun Ladang tidak ditahan. Tak masa sebut macam tu. Sebab jelas pada kita, saya tengok, saya boleh buat bukti. Ini dari segi pelaburan. Tetapi, kita tengok sini bagaimana Adun Ladang mendapat kepentingan. Kes X70, TBJ 828. Ya, Berhormat Datuk Tuan-Tuan, ini bukan mahkamah. Ya. Saya rasa kalau ada kes bawa ke SPRM, bukan sini kita nak buat putusan, nak bincang, nak tu apa. Rasa Sebab tu, melibatkan tuduhan apa sebagainya, saya tak Betul, saya minta sewajarnya penjelasan Berhormat ni. Kija. Mahkamah dah putusan lagi, dah bawa ke mahkamah, gimana kita boleh lah cakap. Saya tahu peraturan juga. Itu Dia saya ingat bukan, Yang Berhormat tadi. Dewan ni bukan mahkamah ya Berhormat, dia ngatur ke bimbo gitu. Dia bukan skop, bimbang nak kabur ni, jelasan ni. Saya minta penjelasan ni. Saya Betul ingat dulu, Datuk Yang Pertua, bila kes melibatkan SPRM, melibatkan mahkamah, speaker dulu tak begitu cakap. tak lagi Saya ni, saya dah dulu out cakap ni. dah dulu. Isu-isu lagi seperti ni. ni kita bercakap dah. Jadi saya rasa serah pada SPRM lah. Ya. Lepas ni serah. Kalau kata tangan raih, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun daripada BN dah. Jadi kita serah pada dia lah untuk buat keputusan ni. Saya rasa Saya nak tak penjelasan timbul. dulu, ada. Saya rasa tak timbul tangan raih. Jadi kita duk panjang benda ni, sangat tidak adil kita sebut dalam Dewan. Lepas diputuskan lagi, kita lembang guana pun. Lembang mana bukan. Saya kata, negeri maju Jadi saya- sejahtera. Jadi saya nak minta Kija supaya menghormati juga. Saya dulu hormat benda ni. Kita sebut-sebut speaker tak beri. Kita cari benda lain pula. Terima kasih. Ya, itu yang saya ingatkan tadi ya Berhormat. Saya tidak menggunakan perkara 467 dalam isu perkara yang menjadi subjudis apabila ada kaitan dengan kes mahkamah. Tapi saya mengingatkan yang Berhormat Kejal dalam perkara 46-13 itu ialah membuat tuduhan terhadap peribadi-peribadi yang mana ini tidak dibenarkan dalam peraturan Dewan kita. Jadi apa-apa perkara yang Berhormat rasa ada isu yang asas yang kuat yang perlu diambil perjalanan oleh SPRM ataupun mahkamah, biarkan pihak yang berkenaan mengambil perjalanan. Yang Berhormat dah sebutlah tadi, sangat cukup setakat itu saya Berhormat. Cuma satu Datuk Yang Pertua. Datuk Yang Pertua, Yang Berhormat Kija mohon penjelasan. Kita nak tahu benar ke tidak. Sedangkan pengarah yayasan ditahan. Adakah kes benda ni? Jadi kita nak penjelasan, adakah berlaku? Kalau tak berlaku, kabur tak berlaku, tak ada masalah. Ya. Dan siapa nak jawab? Okey. Penjelasan Bukan dalam Dewan ni, sebab SPRM tu, kena tanya SPRM. Bukan. Nanti Betul, kerajaan okey. jawab lah. Dia dah kuasa Ya. dia. Nak tanya kita apa dah tahan, bukan kuasa kita nak kita tahan. Betul dah. Bukan kuasa kita. Nanti Tapi dalam kita nak dengar cakap ni, kita nak penjelasan macam tadi. Tentang esko pelancongan tadi. Kita nak penjelasan. Rakyat di bawah
dengar perkara-perkara ni. Jadi kita nak Ni dah penjelasan melibatkan betul tuduhan atau tidak. ada tangan raik lagi kacau. Itu Nanti merupakan kerajaan tuduhan jawab bukan lah. penjelasan tu. Apa Ya, Abang lah, Mat. jawab lah, Dia boleh jawab. tanya kita antara tuduhan Kerajaan dengan boleh apa. jawab Ya, saja. Abang Mat, Ya. saya minta kita kembali kepada peraturan dewan, sign order. Betul. Jadi Abang Mat kata saya ni kerah, ni saya lembut lah ni. Betul yang Benda Abang yang Mat disebut betul. di wakil kerja tadi Kita adalah, pun nanti dulu, kalau saya bercakap, peraturan dewannya, Abang Mat kena duduk-duduk. Itu peraturannya. Apa yang saya ingatkan tadi ialah perkara menjadi peraturan dewan. Khususnya perkara 46/13. Ini bukan soal 46/7 yang bersifat subjudis sampai di mahkamah. Apa yang disebutkan tadi itu adalah bukan lagi sebagai minta penjelasan, dah jadi satu tuduhan. Sedangkan dalam sistem yang ada dalam negara kita ni, apa-apa perkara yang dianggap menjadi satu asas kepada tuduhan ataupun nak disabitkan kesalahan, kita ada sistem dia. Sistemnya ialah SPRM akan menerima apa saja aduan dari mana-mana pihak. Orang jumpa dia sendiri ke, orang WhatsApp ke, orang telefon ke, dia akan buat siasatan. Siasatan yang dibuat itu tidak semestinya orang yang berkenaan itu salah, tidak. Tapi itu adalah tugas dia. Begitu juga, kalaupun satu kes itu pada pihak SPRM ada asas, dia buat kepada Peguam Negara AG. Tidak semestinya apabila kes itu dibawa ke mahkamah, orang yang berkenaan bersalah. Jadi itu sistemnya. Jadi bila wakil kerja sebut tadi, benda yang bersifat anggapan dan juga saya nampak dah jadi satu tuduhan, saya fikir ini sudah berlawanan dengan kita punya stand orders. Jadi apa yang dia sebut tu, dah sebut, cukup setakat itu. Minta yang Abang Mat ahli isu lain pula. Saya nampak Abang Mat banyak isu ni. Berapa padam isu ni je gini. Terima kasih Tuan Pertua. Kita sedang sekejap ni. Cuma satulah. Saya nak beritahu yang berhormat Tuan Pertua dan Ahli Bawah, ini bukan tuduhan. Ini fakta. Saya ada semua lengkap gambar dan sebagainya. Tak boleh. Tapi Abang saya Mat. tak mahu sebut lagi. Dah cakap yang betul Tak boleh kata itu fakta. Cuma saya Tak minta satu boleh. je. Mahkamah akan Ya, tentukan. tak apa. SPM Saya akan minta buat satu kajian. lagi Datuk Yang Pertua, supaya pihak Yayasan Terengganu Kerajaan buat laporan polis mengenai salah laku dilakukan oleh Ahad Khan. Salah. Sebab duit ni kita masuk dalam syarikat, kenapa dia masuk dalam pindah transfer pribadi dia? Jadi saya minta lah. Kerajaan melalui Yayasan Terengganu mengambil tindakan buat laporan polis tentang Ahad Khan. Tak apa dah, Mat. Tak apa. Ini pandangan saya, cadangan saya. Tak apa, Saya tak minta. apa. Dan saya beritahu, kita beri tempoh 2 minggu pada kerajaan. Itu pandangan Abang Mat lah. Tak apa setakat tu. Ya, bukan pandangan, Abang Mat sepatutnya. boleh beralih pada isu lain pula. Lepas tu, Datuk Yang Pertua, saya banyak lagi isu lah. Isu air, ada buat laporan kepada UPEN, lepas tu 2020 tentang runtuhan tebing dan sebagainya. Tapi kerajaan negeri mendiamkan diri, menyebabkan berlakunya patah terpaik kerana menggunakan water jet untuk memecahkan pasir sungai yang atasnya terdapat lumpur-lumpur, menyebabkan benda tu keras di batu. Benda bukan baru, tapi ditandang enteng oleh pihak kerajaan. Kali ini perlu diambil perhatian segera, saya haraplah. Sebab ini menimbulkan masalah. Ada laporan ke yang berhormat kejar? Berapa tak ada? Cuba tunjuk nak tengok mana sir. Oh. Main-main. Kita nak cakap saja lah. Tak betul tengah cari banyak orang benda. Kita bukan pergi lembong ni. Kita cari kerja kita. Betul minta maaf tu. Tengah cari. Kena cepat saya, Mak. Sebab saya apa, Baik, nak saya cepat suka hari. hati masa ni. Ni. Pengarah Unit Perancangan Ekonomi Negeri, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Surat bertarikh 22 Oktober 2020. Ditujukan aduan kerosakan tebing sungai kesan pada kerja operasi pengambilan pasir sungai di Kampung Pulau Sekati, Kuala Terengganu. Ini laporan daripada seorang penduduk daripada Pulau Sekati. Lepas tu GPS. Tetapi JPS telah ambil tindakan. GPS hantar tindakan betul kata kepada UPEN. UPEN apa tindakan apa? Hantar kepada UPEN berkaitan dengan 3 perkara. JPS minta supaya diperhati 3 perkara di sini. Pertama, bahawa pemilik pengusaha tersebut ialah Patutnya Datuk Yang Tua penggolongan patutnya bukan sekarang ni kena bagi Betul. ruang kepada yang berhormat kerja. Dia celah sikit Jadi je lah. minta kerajaan jawab dan kurang depan ni. Terima kasih.
Ya, dia kata Cuma dia ada banyak bukti. Apa mak Kijang? So, saya minta lah. Masa pun ni, Apa masa, buktinya? masa saya beri sikit lagi lah, masa kecederaan. Tak apa, masa cedera dah kita cedera dah masa boleh ni. kecederaan. Ha. Tak ada. Saya Hmm. cedera macam cara cedera. Saya Saya- dah minta lepas ni gulung. Nak apa tak? Saya ada belaka. Tak masalah. Hmm. Tak ada masalah. Sila mak, saya Okey. teruskan. Terima kasih ya. Mau tamat dah. Habis dah? Habis. Ya. Oh. Saya ingat ke banyak benda nak Banyak beritahu. benda cakap. Tunggu bulan 4, 12 pula. Banyak sikit. Terima kasih Atik Betul. Tapi lepas hawa dah lepas hawa lah. Power lagi. Okey. Terima kasih Wakil Kijal.